Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, akhwat, a'azakumullah. Kita cuba ambil satu hadis pendek pada petang ini, daripada hadis 40 ini. Itu hadis yang ke-21, iaitu di bawah bab iman dan istiqamah. Muka surat ke-32, muka surat 32 daripada matan Arba'in. Hadis ini berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah. Dia, orang panggil dia dengan nama Abu Amr, Abu Amro, ataupun dia dipanggil dengan Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah dalam hadis ni kata, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qal, "Qul amantu billah thumma istaqim." Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis Imam Muslim. Hadis ni cerita tentang sahabat Nabi Sufyan bin Abdullah. Dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dia kata, "Katakanlah kepadaku mengenai Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain daripada engkau." Maknanya Sufyan kata, "Ya Rasulullah, cubalah Rasulullah kata sesuatu pada saya, satu perkataan yang bila saya dengar Rasulullah cakap perkataan ni, saya tak memerlukan perkataan siapa-siapa dah. Saya tak perlu rujuk dengan siapa, tak perlu tanya dengan siapa-siapa dah." Nabi SAW, ikhwan, bila Sufyan bin Abdullah kata begitu, maka Nabi kata pada dia sepatah. Nabi kata, "Qul." Nabi kata, "Sufyan, katakanlah, kata di mulut kita, amantu billah thumma istaqim." Dalam apa keadaan menimpa kita, katakanlah amantu billah, bahawa aku beriman kepada Allah. Amantu billah, maksudnya diri kita ini beriman kepada Allah, apa keadaan sekalipun, senang ke, susah ke, sakit ke, sihat ke, apa sekalipun. Dan thumma istaqim, luruslah di atas perkataan itu, istiqamahlah, benarlah, jalanlah mengikut perkataan itu. Kerana itu, ikhwatul iman, alhamdulillah, kita inilah di antara satu perjuangan kita, istiqamah. Istiqamah, nak lurus. Nak lurus sama seperti perkataan itu, amantu billah, kita beriman kepada Allah. Pendek aja perkataan dia, tapi perjuangan hidup kita ni 60 tahun, 70 tahun Tuhan bagi umur pada kita, belum tentu kita boleh sampai ke situ. Lepas itu hadis, di antara hadis-hadis yang selalu diutarakan oleh para ulama, dan di antara hadis awal yang Nabi sebut ketika sampai di bumi Madinah adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ini penting. Hadis sesungguhnya semua amal itu, kerja buat itu, dia bermula dengan niat. Kita nak jadi baik, kita nak jahat, dia memang ada kena mengena dengan niat kita. Satu orang nak dapat hidayah, satu orang tak dapat hidayah, memang ada kena mengena dengan niat. Sebab hati ini tempat Tuhan kontak dengan kita. Di situlah bermula segala-galanya. Ikhlas ada di situ, sabar ada di situ, pandangan Tuhan ada di situ, rahmat Tuhan, redha Tuhan ke kita ada di situ, benci dan marah Tuhan pun ada di situ. Dan wa innama likulli imri'in ma nawa. Manusia tidak akan dapat melainkan apa yang dia niat. Kalau apa yang kita niat, itulah akan kita dapat. Kita tak akan dapat lain daripada apa kita niat. Kerana itu, saya teringat kemarin ada tanya kepada Ustaz Safian kemarin. Syafizan Ustaz. Ustaz Syafizan. Ustaz Syafizan kan?
ada siapa tanya kemarin tentang Ustaz Syafizan ada sebut masalah raudhah. Kan ada Ustaz Syafizan kata kalau kita masuk ke raudhah kita akan rasa tenang. Kan ada yang tanya semalam, tenang apa Ustaz? Macam nak mati ya. Kalau tak silap saya semalam kan ada soalan tu. Antu tengok kita ikhwan kadang-kadang apa makna tenang? Apa makna tenang? Kalau kita faham kemarin kita bagi minum kopi kemarin. Bukan minum kopi dengan Datuk. Yang Datuk ada sebut tentang maneh. What we talking about the other day? Konsep manis. Very subjektif kan? Artis kan? Bila Datuk kata manis kan? Bila pergi kat Abang Di kata korang manis. Kak Rozi kata okey manis kan? Jadi kita ini ikhwan, kalau satu orang tu dia masuk dalam raudhah, kalau kita faham kata tenang itu, kita duduk di tengah-tengah raudhah, kemudian kita pejamkan mata kita angkat nafas, kita jadi seperti exactly like orang buat yoga. Kalau itu kita katakan tenang, bermakna sampai kiamat kita tak dapat lah. Sebab raudhah tu orang akan bertambah. Betul? Tadi Abang Di ke raudhah kan? Tadi Abang Di pergi raudhah sampai serban Abang Di pun hilang. Hilang tu kan serban dia. Tak jumpa. Orang punya ramai. Dia jadi zahmah. Zahmah maksudnya jadi very sesak, jam. Tapi kita lalu ke raudhah. Kita nak pergi raudhah kan? Kita duduk queue di raudhah. Kita tengok daripada jauh. Oh ini ke raudhah. Ya Allah, raudhah nah. Nabi kata satu taman daripada taman syurga. We can feel something. Kan? Itu baru duduk 4 hari Madinah. kan? Kita boleh rasa sesuatu. Kita sampai ke depan raudhah. Ya Allah, ni ke raudhah. Kemudian bila orang bersesak lagu tu, kaki kita mula pijak kapek raudhah. Dan kita merasakan kurnia Tuhan. Kita bayar 5,000, 6,000. Kita boleh lalu. Walaupun tak ada dapat 2 rakaat, kita lalu. Dan kita lepas balik sana, kita rasa syukur kepada Tuhan. Dan you dapat sakinah. Ketenangan tu you dapat. Tapi kalau you maksud dengan tenang ni, you kena duduk di situ, you kena baca Quran di situ, you kena berdoa menengah-nengah air mata, you tak dapat. Polis nanti hambat you. Dan you bila keluar you tak dapat apa you nak, you nanti marah lagi. Dan you tak dapat sakinah. Sakinah dalam bahasa Inggeris kita panggil calmness. Oi. Oh, khilaf juga nah. Peace. Banyak perkataan tak apa. Yang penting kita boleh faham. Kita rasa, kita feel, kita boleh rasa. Kita lalu depan kubur Rasulullah, kita tak ada lah nak bergayut, tapi bila kita lalu tu ada sesuatu yang singgah di hati kita. Inikah orangnya, inikah perjuangannya, inikah sunnahnya, inikah orang yang membawa agama kepada kita. Ya Allah, ya Tuhan. Dan kita dapat sesuatu. Nabi SAW dalam hadis ini Nabi sebut kepada sahabat istiqamah. Kita nak lurus di atas perjalanan agama itu. Kita nak lurus. Abdullah bin Mas'ud ketika dia memberi pandangan dia tentang ahlu sunnah wal jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud, kamu ahlu sunnah wal jamaah walaupun kamu seorang-seorang. Beramallah dengan cara sunnah. Beramal. Dan kita nak dapat itu, dia ada kena mengena dengan innamal a'malu binniyat. Pasal itu sampailah hari ini kita datang mengerjakan ibadah umrah. Ikhwan. This is my opinion only. If you all agree with me, okay. Not agree, never mind. In my opinion only.
Bukan mewakili agama, hanya pandangan saja. Ikhwan, daripada besar punya perjalanan kita daripada Malaysia ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah kembali ke Malaysia. Di antara benda yang kita harap daripada semua itu, kita mengharapkan redha Tuhan kepada kita. Dan kita datang ini, ikhwan, dengan berbagai-bagai latar belakang. Di kalangan kita ada orang susah, ada korporat, Abang Adi korporat. Kita ada datuk, kita ada datin. Kita ada somebody yang kita tak tahu asal usul dia. Kesemua ini, ikhwan, langsung tidak menjadi pencaturan di sisi Tuhan. Langsung tidak menjadi. Ima kita mendapat umrah yang mabrur, ima kita mendapat umrah yang mardud, dia betul-betul bergantung pada niat manusia. Dan perjuangan yang paling sukar adalah perjuangan nak menundukkan niat manusia selaras dengan kemahuan agama. Agama nak langkah kita, khitah kita, perbuatan kita itu sama dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita bicara tentang redha Tuhan, tentang rahmat Tuhan, orang yang pertama telah dapat benda itu semua adalah Muhammad, bukan orang lain. Orang yang memperkenalkan ingredient life kepada kita, Muhammad. Siapa yang bagi tahu hidup ni kena ada rahmat, hidup ni kena ada sakinah? Muhammad. Sebelum itu dunia jahiliah. Dunia jahiliah, Ustaz bagi tahu masa Ustaz Safizan. Ustaz Safizan bagi tahu masa kita nak ziarah Bakit kan pagi tu. Ustaz Safizan kata kawasan Masjid Nabi dulu sebelum Nabi hijrah adalah tempat dikeringkan tamar. Dikeringkan tamar. Antum boleh bayang. Tempat itu kosong dulu. Ada pokok dibuat kering. Tapi hari ini tempat itu menjadi tempat yang besar. Dan bila Nabi masuk ke sini, antum bayang apa maksud Nabi masuk di sini? Kalau mengenangkan suasana hidup, saya berpandangan Nabi tak akan hijrah. Sebab Mekah itu, orang utara kata uri dia ada di Mekah. Tanam di Mekah. Dia orang Mekah. Adik-beradik dia lebih di sana. Budaya sana dengan budaya sini pun ada sikit beza kan. Tapi dia main di sini semata-mata kerana Tuhan bagi tahu pada dia. Dalam perjalanan yang sukar, baginda kena sembunyi. Allahu Akbar. Antum boleh bayang. Kenapa nak kena hijrah ni, kena sembunyi 3 hari di Gua Sur? Bahkan Tuhan pernah buat pada Nabi lebih dahsyat daripada hijrah. Apa dia? Isra' dan Mi'raj. Naik ke langit. Bukan sebulan. Lailan. Lailan ni bukan Lailah. Kalau Lailah ni satu malam penuh. Lailan. Setengah malam je. Tuhan bawa naik ke langit. Pakai burak. Kenapa dalam hijrah burak tak ada? Burak ada. Tapi kenapa tak diberi pada Nabi? Sepatutnya dalam hijrah ni bagi burak lah kat Nabi. Kenapa nak kena bersembunyi 3 hari 3 malam di gua yang pergi tengok kan? Pergi ziarah. Gua Sur. Kenapa? Dalam cerita kita lebih menarik lagi, ada labah-labah mai, ada burung merpati mai. Kalau Tuhan boleh buat lebih besar daripada itu, naik ke langit. Satu langit tu. Dan Tuhan buat dalam keadaan mukjizat. Tapi kenapa hijrah tak begitu? Hijrah kenapa tidak begitu? Kena ada orang datang nak membunuh, kena bersembunyi. Kata Abu Bakar, kalau mereka tunduk, mereka akan nampak aku dengan Muhammad. Dalam surah Taubah, Quran kata, kami turunkan bala tentera lam tarauha. Tentera Allah yang kamu tak nampak. Kalau burung merpati dengan labah-labah tu nampak. Ni tentera yang tidak nampak. Artinya ada satu benda yang Tuhan nak daripada kita, kita merasai kembaranya ubudiyah seorang hamba kepada Tuhan. Kita kena rasa peluh kita meleleh dalam beribadat kepada Allah. Kita kena rasa hilang sesuatu. Kita kena feel lost something and you get something. Boleh set something? Asas Hafizan. Kita kena rasa hilang sesuatu. Bila you feel you have something, that mean you somebody. Ya. Kita kena rasa dalam ibadat ni kita ada sesuatu yang kita kena minta ke Tuhan. Fakir kita di sisi Allah.
Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu ghaniyyul hamid. Manusia kamu fakir kepada Allah. Yang ghani, yang kaya, yang cukup, yang sempurna Allah. Kita sentiasa rasa tak cukup. Bila manusia ada rasa tu, dia akan meminta pada Tuhan. Tapi bila dia rasa dia ada segala, dia sukarlah segala sesuatu. Saya ada duit, saya ada tu, saya ada ni, saya sihat. Orang duk cerita tentang suplemen, apa suplemen apa? Dia semua orang tak sihatnya. Aku sihat, aku duk. Tapi bila kita mula rasa tak sihat, kita bukan saja nak jumpa doktor, kita bukan saja nak spend duit kita untuk ubat, bahkan kita duk mana suplemen. Why? Because you feel, you know, you need something that you don't have. Jangan main dengan saya. Kembara kita ini, ikhwan, kembara. Ubudiyah kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Dia bukan masalah kita nak ambil baju keluar daripada badan, tapi kita nak menanggalkan, kita rasa apa Quran sebut pada kita dalam surah Iqra tu, kata ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Manusia ni bila dia ar-ra'ahu istaghna, dia melihat diri dia ada sifat istighna, dia cukup, dia ada segala-gala, dia akan lupa dia nak kembali pada Allah. Ada manusia ingat kembali pada Allah, tapi dia lupa bagaimana dia akan kembali. Tahu, satu hari kita akan mati. Tahu, kita mati. Orang nak bagi mandi mayat kita. Tahu. Tapi yang dia lupa apa dia? Yang dia lupa, kematian itu apa? Kematian itu apa? Kita cakap dengan siapa pun, awak tahu tak mati? Saya tahu mati. Mati maksud dia apa? Mati ya. Tak sakit pun boleh mati, sakit pun boleh mati. Pasal apa you nak takut dengan mati? You lari pun you mati, you tak lari pun you mati. So, hiduplah. Habis-habis lah. Nah, dia tahu mati. Tapi satu benda dia tak tahu, apa itu mati. Qul innal mauta alladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah mati yang tafirru minhu. Kita bukan lari dari pakai bas, pakai tiket kapal terbang. Tengok di Mekah ada kematian, beli tiket baru, lari pergi Jakarta. Waduh, bila sampai Jakarta, Pak, ada kematian. Waduh, pamit pula daripada Jakarta. Pergi ke mana? Pergi ke Manila. Lari daripada satu stesen ke satu stesen. Dah, Quran bukan maksud kita lari macam tu. Quran maksudkan qul innal maut alladhi tafirru minhu. Manusia ini berpaling daripada kematian. Dalam hadis Thauban, Nabi menyebut tentang al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Quran menyebut kepada kita bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bukan kita lari dengan makna kata lari kita jadi running man. Tidak. Lari ini maksud dia bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kamu dah terpedaya dengan hidup atas dunia. Sampai orang cakap you akan mati. Ya, so what? Why? So kalau saya nak mati, why? Kata, apa nak buat ni lepas mati? So tak ada apa, saya ada banyak duit, banyak 2 juta, 3 juta. Bagi pada anak-anak sikit, habis tak ada, setengah juta duk ada. Tak boleh buat tahlil setiap malam. So, saya tak boleh selamat ke? Bahawa saya tak ada kebajikan ke kita buat? Ikhwan, manusia sombong. Manusia sombong. Pasal itu syarat dalam manusia buat kebajikan kena ikhlas. Kenapa ikhlas ada? Bukan soal kebajikan dia buat, tapi apa yang ada dalam ikhlas, dalam kebajikan, ikhlas. Manusia buat kebajikan kerana nak selamat depan Tuhan. Bukan nak show dia tu somebody. Saya ada duit. Nah, saya buat. Saya ada macam-macam. Nah, saya dah buat semua. So, ni tanah kosong saya wakaf untuk anak yatim. Ni tanah kosong saya wakaf untuk apa? Tapi manusia ketika dia wakaf itu, apa yang dia harap depan Tuhan? Kalau dia nak tunjuk ni dia wakaf, dia lupakan langit dan bumi Tuhan yang punya. You think about that. Kalau awak nak tunjuk kata awak sihat, awak lupakah? As-sihhatu wal faragh. Sihat dan masa tu Tuhan yang bagi.
Kalau manusia nak bagi tahu, kata apa manusia nak bagi tahu? Semuanya Tuhan yang punya. Manusia kena mempersembahkan ikhlas dia kepada Tuhan. Tuhan, saya hamba yang kaya tapi saya ikhlas Tuhan. Saya tunduk pada Kau wahai Tuhan. Saya hamba yang susah Tuhan tapi saya tunduk, saya ikhlas padamu wahai Rabb. Saya datang padamu dengan ikhlas. Ini harta saya, ini kehidupan saya ya Allah. Lepas itu Quran kata pada kita, qul, Quran ajak kepada kita, katalah dalam hidup kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan soal awak semayang, bukan soal kita berjalan pergi semayang. Soalnya ialah awak, kalau kita kata saya boleh berjalan, tak payah bagi tahu boleh berjalan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bumi hang jalan tu Tuhan punya. Apa yang kita nak tunjuk dengan Tuhan? Tapi yang kita nak tunjuk perjalanan kita yang tunduk itu. Lillahi rabbil alamin. Semuanya aku bagi kepada Allah. Bila manusia buat sesuatu dengan ikhlas, dia value dia itu tinggi. Terkenal kita adalah hadis Muslim, satu orang tak terkenal di dunia tapi malaikat di langit kenal dia. Allah kata, aku sayang dengan orang ni. Jibril pukul canang nama kawan tu. Kau sayanglah dengan dia kerana Tuhan sayang. Seluruh penduduk langit sayang orang ni. Kerana keikhlasan dia yang tinggi pada Tuhan. Yang ni sebahagian daripada perjalanan hidup kita yang kita baca daripada hadis ni. Qul amantu billah summa istaqim. Nak lurus. Nak lurus. Jadi lepas itu antum bayang dalam hadis Muslim, Nawawi letak hadis itu dalam Riyadhus Salihin, berkenaan dengan 3 orang yang dihisap di hari akhirat. Ya, Abu Hurairah bila cerita hadis itu dia pengsan. Antum bayang, Abu Hurairah cerita hadis itu dia pengsan. Dan 3 orang ni kalau antum tengok dia punya sejarah hidup, dia bukan orang kecil-kecil. Dia orang hebat-hebat. Siapa dia? Orang yang kaya. Yang infak harta dia. Oh, jangan main Quran. Nak jadi orang kaya sepasal. Dah 3 suku maut dah. Nak jadi orang kaya 3 suku maut. Tambah kalau kita duduk Malaysia, duit kita pula jatuh kan. Lagi maut lagi. Kita nak kaya, kita nak lawan peniaga kita sampai kita jadi kaya, satu maut. Lepas tu jadi orang kaya yang kedua, yang suka charity. Dia suka sharing dia punya harta dengan orang ni. Oh, ni bukan kata maut, ni sakaratul maut. Kita orang miskin, kita kata kalau aku kaya lagu dia. Hang tak kaya lagi. Ada orang kaya bagi zakat 17 juta. 17,000 zakat. By hand. Yang dia bayar dekat pejabat zakat lain. Ni by hand dia memang bagi 17,000. 17,000 dia bagi. You think kulit kerang dah 17,000. Lot of the money. 17,000. So kalau orang kaya tu dia ada bakhil, 17,000 dia boleh buat macam-macam. Tapi dia boleh bagi 17,000. Dia bagi 17,000. Satu pihak, hak dia derma sana, dia derma sini. Tiba-tiba bangkit depan Tuhan. Malaikat semua tahu track orang ni. Semua orang tahu track orang ni. Bila sampai depan Tuhan, Abu Hurairah nak cerita benda ni pengsan. Orang kufar kata, ceritalah pada kami satu hadis yang kau dengar daripada Nabi. Abu Hurairah kata Nabi bersabda tentang 3 orang yang dihisap. Dia angkat nafas, bang, dia pengsan. Tak boleh nak cerita dia. Tiba-tiba Tuhan tanya pada dia, bagaimana dengan nikmat aku ni? Dia kata dia dapat, dia syukur, dia bagi. Allah kata, kazabta. Semua malaikat kata, kazabta, kau bohong. Kau berbuat bukan untuk Allah, tapi nak tengok, nak tunjuk pada orang ramai sifat sakhawah kau tu. Menderma. Antum boleh bayang macam mana ni terlibat? Macam mana ni? Ketika dia memberi, macam mana kita nak nafikan? Dia bagi sungguh. Tapi apa masalah dia? Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Imam Ghazali simpan perkataan Khalid bin Ma'dan dalam Ihya, dalam Babul Ikhlas. Kata Khalid bin Ma'dan, masalah orang ni, dia terlupa satu benda. Bukan Tuhan nak tengok harta dia. Tuhan nak tengok ketika dia bagi, dia tunduk daripada Tuhan.
Pasal kalau Tuhan nak tengok harta, apa yang Tuhan nak tengok? Ikhwan, wallahu ghaniyyun hamid. Allah tu Razak. Allah punya semua. Dia Rabbul Alamin. Kalau langit dia tak cipta, tak ada langit. Kalau bumi dia tak buat, air hujan dia tak izin turun. Tak ada. Innama amruhu iza arada syai'an. Innama amruhu. Amr dia tu. Urusan dia itu. Bukan kata dia lagu kita duk penat, duk bincang, ambil pen, ambil kertas, lagu duk garu kepala. Tak gatal pun, garu juga. Lagu duk draw macam mana nak buat langit. Lepas tu hujan nak buat taman, nak kemarau. Tak. Tuhan tak ada duk pening kepala macam tu. Kita pening kepala, pening kepala. Innama amruhu, urusan dia. Ayyaqula lahu kun. Jadi. Kata Khalid bin Ma'dan, Tuhan nak tengok orang ni. Khalid bin Ma'dan dia bagi pandangan dia tentang hadis ni. Dia kata bila kita sampai amalan kita diangkat, malaikat akan rasa kagum dengan amalan kita. Naik pada langit yang pertama, disemak amalan kawan tu, lepas. Naik langit kedua, ditengok cara dia beramal, lepas. Naik langit ketiga, ditengok apa yang dia beramal, lepas. Sampai langit ketujuh, lepas. Sampai langit keenam, lepas. Sampai langit ketujuh, tak lepas. Kerana langit ketujuh, Tuhan mula berbicara tentang dia dan hamba itu. Pasal lain bab semua telah diberi kesaksian. Dia bagi duit, semua orang saksi. Harta dia, usaha dia, semua malaikat catat. Tapi sampai depan Tuhan, Tuhan kata ada urusan aku dengan dia. Buang balik ke muka dia. Apa masalah orang ni, ikhwan? Masalah dia, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemuncak depan Tuhan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita akan dapat apa yang kita niat. Orang tak tahu. Orang tak tahu, ikhwan. Tak apalah orang kaya. Mai pula satu orang berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan agama. Ustaz, Al-Fadil, Mufti, Qadi. Sampai siang malam pagi petang. Siang malam pagi petang. Orang tengok Allah mahu waraknya. Ustaz bercakap sikit ada ayat baki. Orang berebut minum. Ustaz tu ada flu ke, ada TB ke, asma ke, mak orang tak peduli. Janji baki ustaz. Minum. Macam mana sanjungan? Mai lambat pun boleh duduk awal. Makan pun VIP. Jemaah lain semua makan marhain aja. Ustaz lain macam. Makan tu, pengalaman saya makan dengan Abang Adi. Tapi tak boleh abang lah di mana, di satu negeri. Antah berantah. Sudu dia saja kalau jatuh atas kaki, mau bengkak kaki tu. Nampak main. Berat sudu dia. Besar 3 jari tu. Tu dia punya nala. Tu kita duk suap sudu pun duk kena tengok orang, takut muka kita mulut terbuka besar sikit. Duk fikir ni nak lepas ke mana ni? Ni terowong ipoh ni, lepas ke mana ni? Patut dia suap sikit-sikit. Sudu. Bunga yang ada keliling pinggan tu emas. Jangan main-main. Jangan main-main. Tu saya duk fikir adab makan kan. Bagaimana sudu seberat tu dengan sudu garpu lagi. Tapi boleh makan tak bunyi. Pinggan tak bunyi. Kalau kita orang kampung berdebu macam mercun Cina nak raya besok. Berdebu. Berkelai ke? Dah makan. Makan aku tu. Kalau berkelai lagu mana tak tahu. Very smooth semua makan. Tak bunyi apa. Cara dia sodok nasi tu. Orang sodok skop. Pasiak pun bunyi perang. Dia macam tayar kereta keluar angin. Cara main pula. Cara main. Badan tak boleh pergi. Sudu yang main. Kita orang kampung yang ni main, yang ni pergi. Kan? Lambat. Cara kita makan sup kan. Ada. Cara tolak sup tu. Bukan macam tu. Dulu. Pengalaman. Itu pengalaman. Itu lagu ni yang pemakan punya susah. Padahal tak ada susah apa. Ustaz kalau dapat makan lagu tu, Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan hidup ustaz? Kalau ustaz sendiri tak dapat bimbingan daripada Tuhan. Kita insan. Nama ustaz bukan Tuhan yang bagi, orang yang bagi. Bukan pelantikan jawatan daripada Tuhan kau jadi ustaz. Tidak. Gelaran orang bagi. Tapi ini siang malam baca Quran. Tiba-tiba, kenapa kau baca Quran?
saya begini, saya ikhlas, saya sebarkan. Allah kata kazzabta. Dunia menyaksikan apa dia buat. Malaikat menulis apa dia buat. Allah kata, hang dengan aku tak lepas. Hang tak lepas dengan aku. Maqasid ibadah tak sampai. Allahu Akbar. Maksud daripada ibadah tu, tanggalkan apa yang ada dalam jiwa kita. You are nothing, man. You are nothing. Kalau Tuhan tak menganugerahkan semua, you are nothing. Pasal tu kita kata, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ya Allah, kau rahmatilah aku. Kita boleh buat, kita boleh berusaha, kita boleh mengadakan. Tapi rahmat itu milik Tuhan. Antum ramai orang di luar sana sakit, tapi tak merongak pun. Ramai orang di luar sana sihat, tapi duduk pening kepala, takut sakit. Yang duduk di hospital ni sampai lah tak mati-mati. Yang duduk mati ni luar hospital. Berapa ramai orang piantak orang pergi tengok orang nazak kan, balik-balik dia arwah. Yang nazak tu tak arwah lagi. Ya ikhwan, Tuhan menguruskan alam ini. Masuk kawan tu, kazab tak kau bohong. Kata Khalid bin Ma'dan, sampai ke peringkat Tuhan siasat, Tuhan tapih kawan ni. Dia akan dapat, dia dapat puji orang kata dia ulama, orang kata dia ulama. Dia dapat tak makan dengan VIP, dia dapat makan dengan VIP. Dia dapat ada apa sanjungan, dia dapat. Orang kata waraknya, salehnya. Tetapi dia dapatlah apa yang dunia saksikan dia. Apa yang dunia saksikan dia, itulah wa innama likulli imri'in ma nawa. Itulah yang ada dalam hati dia. Itulah yang ada dalam hati dia. Dalam hati dia tidak ada redha Tuhan, tak mau apa-apa. Kenapa ya ikhwan? Kerana perjuangan nak dapat benda tu sulit, sukar. Awak mengaji 4 senawi, awak masuk universiti, awak keluar, awak jadi penceramah, awak telah jadi orang yang paling ikhlas. Tak ikhwan. Tak. Awak al-fadil, awak sahibus samaha. Insya-Allah esok di akhirat awak duduk lain depan. Malaikat panggil awak dulu. Siapa? Oh, sahibus samaha, jalan-jalan. No. Awak bukan sepupu dengan malaikat tu. Awak dihisap di atas amalan awak. Baik awak lelaki, baik awak perempuan, awak akan hisap di atas amalan awak. Di atas amal salihnya awak buat. Pasal itu syarat nak jadi amal salih kena ikhlas. Dan kena ikut Rasulullah. Dipanggil orang yang ketiga, siapa dia ikhwan? Jangan main-main orang ni. Bukan kata kecil kerja dia. Jihad sabilillah. Oh, tak apa nak buat ikhwan. Alhamdulillah lah semalam Ustaz Safizan baca hadis. Kita dapatlah bahagian daripada sabilillah tu. Kita main umrah kan, masuk masjid Nabi, kita duduk kelas-kelas. Alhamdulillah dapatlah. Tapi ni zaman hari tu ni, Badar, Uhud, Tabuk. Oh ya Allah, dahsyat, perjuangannya sangat dahsyat. Masa tu untuk bayar. Keluar bertikam. Masa tu bukan ada pilihan raya macam kita 5 tahun sekali. Tidak ada. Lawan. Nak bagaimana awak sayang pada Islam? Ujahidu fi sabilillah. Berperang. Apa jadi masa tu ikhwan? Mati. Sampai di hari akhirat saya berjuang ini semua untuk angkat agama. Allah kata kazabta, kau bohong. Orang dah puji dah kau ni satu orang yang syuja', berani, hebat, membuat sesuatu untuk negara, buat sesuatu untuk Islam. Kau di sana sekarang roh kau dengan Tuhan. Sekarang kau di hari akhirat. Masa memori kau atas dunia semua dah bagi pingat macam-macam pada kau. Orang dah beri dah macam-macam perkataan pada kau. Cuma satu benda kau belum dapat daripada aku, tempat kau di neraka. Bayang macam mana nasib 3 orang ni, kan? Dari segi kehidupan dunia, siapa boleh kata mereka tergelincir daripada jalan Tuhan? Tak ada siapa boleh kata. Ni macam saya duk cakap ni, macam mana tu nak kata saya tergelincir? Tak boleh kata. Antu tak boleh kata. Tak mana saya tergelincir? Masa belum kelima lagi. Tak tergelincir lagi. Tetapi ada urusan orang yang cakap ni dengan Tuhan di hari akhirat.
ada urusan. Pasal itu ikhwan, istiqamah itu sangat penting. Sangat penting, lurus. Tuhan nak kita ikhlas, kita ikhlas. Dan kita belajar apa itu ikhlas. Ada makam dia, ada kedudukan dia, ada cara sampai dia. Manusia akan bahagia bila dia buat sesuatu kerana Tuhan. Walaupun tak ada pujian, tak ada apa-apa. Tak ada siapa tahu. Jadi tadi kita mai ke Raudah, kita nak masuk Raudah. Nak masuk Raudah. Tapi ada satu, di Mekah dulu kan, dia tengok apa nama, sebelum dia tutup, dia do repair Hajar Aswad kan. Kalau kita boleh kucuk seronok lah. Kita pun duk terbayang mana nak tahu kan. Polis mana kalau dia tolak semua orang lain, bagi kita seorang aja. Mana nak tahu. Polis tu pun tak wujud. Tak wujud polis tu. Memang kita duk bayang kalau ada polis lagu ni bagus lah. Dia tengok muka kita, mai. Dia panggil, dia tolak semua orang. Dia senyuh muka kita habis tang situ. Kucuk lah apa-apa. Kita kata mana polis tu. Tapi kadang-kadang kita sampai tang situ, hajat nak kucuk ni Tuhan Maha tahu. Tapi apa yang menghalang kita? Yang menghalang kita ni ikhwan, agama Tuhan. Tuhan menghalang kita. Apa dia? Tuhan tak suka kita taat kepada Tuhan, kita sakiti orang lain. Tuhan tak suka. Kita tak buat juga kerana Tuhan. Kalau kita ada peluang buat juga kerana Tuhan. Kita nak pergi tu, kita duk press satu orang kan, tolak satu orang, push satu orang, dia ke depan. Kita duk tahu nak lari anak pun tak dapat. Kot lah nak lari cara Tok Wan kan, Tok Wan lambat sikit lari pada cucu kan, pun tak dapat. Kalau kita nak lari laju sikit boleh, tapi kita kena push kawan depan. Tapi kita tak buat kerana Tuhan. Man salimal muslimun min lisani wa yadi. Tak mau buat. Tentang muslim yang khair ini, afdal muslim ini, dia tak menyakiti tangan dia dan lidah dia pun. Kita tak buat. Tapi kalau hati nak buat. Tapi tak buat kita. Kita ambil jarak jauh sikit. Duduk Zam-Zam, kita nak minum, oh Allah, berum. Ramai pun kita boleh buat, ramai jugalah. Ambil Zam-Zam tercorok ke orang pun kita tak buat. Yang menghalang kita juga kerana Tuhan. Yang kalau kita boleh buat juga kerana Tuhan. Manusia ada perjuangan maqasidul ibadah. Maksud daripada satu ibadah itu disyariatkan kepada kita. Perjuangan kita istiqamah, summastaqim. Kita kena lurus ikhwan. Dan masa itulah kita akan bertemu dengan diri kita yang sebenarnya, kemahuan kita macam mana, agama nak. Bahagian zahir itu okey ikhwan, bahagian yang batin. Agama nak ketundukkan kita pada Tuhan. Macam Nabi SAW, Ustaz Syafizan sebut, Nabi beli tanah kan, kemudian buat masjid. Masa nak buat masjid tu, Nabi angkat batu kan. Nabi sahabat kata, ya Rasulullah, janganlah ya Allah. Macam kita kan, kita makan kenduri, ustaz nak basuh pinggan, Allah ustaz janganlah mencemarkan duli, basuh pinggan pula. Allah janganlah ustaz, janganlah basuh pinggan. Al-Fadhil hanya makan basuh tangan aja, pinggan jangan basuh, orang lain basuh. Nabi kata tak. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang buat satu masjid, satu rumah lah, masjid tu besar, rumah kecil, macam mana sarang anak burung, kecil aja, tapi dia buat masjid, Allah bina satu rumah dekat dia dalam syurga. Nabi nak ambil bahagian tu, terhoyong hayang. Sahabat riwayatkan, Ashabus Suffah riwayatkan, Nabi terhoyong hayang kat batu. Berjuang Rasulullah mendapatkan, dia nak jadi abdan syakura, hamba yang syukur pada Allah. Dia berjuang habis-habisan. Ayat mata kena turun ikhwan. Penat jiwa kita ini. Oh, mesti lebih besar perjuangan itu. Dan Allah nak melihat di situ. Ikhwan, semoga Allah merahmati kita. Yang bercakap ni tak lebih baik daripada yang mendengar. Tidak ikhwan. Yang bercakap ni tak lebih baik daripada yang mendengar. Bukan yang dengar tu kumpulan A, yang cakap ni kumpulan B. Tak ada. Tak ada kumpulan. Kebetulan bercakap pasal mic di sini. Kebetulan. Kalau mic di sini, di sinilah cakap. Kan? Kebetulan Ustaz Sofwan duduk di belakang. Kebetulan. Kalau duduk depan, memang dia kena cakapnya. Kebetulan. Jadi yang tak bercakap bukan bermakna kurang. Yang bercakap bukan makna lebih. Tidak ada. Tidak ada. Pasal itu kita akan dinilai di hadapan Tuhan. Fa amma man thaqulat mawazinu. Barulah
dia ada satu fahuwa fi 'ishah radiyah. Dia ada satu kehidupan yang kita buat untuk Allah, kita akan rasa, ikhwan, kita akan rasa puas, lega. Tangisan memang akan turun, tangisan akan turun, tapi kita dapat raditu billahi rabba. Ya Allah, kau jaga aku, ya Allah. Karena itu, ikhwan, kita minta sedikit kesimpulan daripada Al-Fadil Ustaz Safizan. Kesimpulan yang kita nak pegang. Saya baca hadis, kesimpulan tu yang penting. Kesimpulan tu yang penting. Walaupun 2 minit tu dia boleh cover 2 jam. Orang macam lawyer kan. Lawyer punya duk bercakap 4 bulan, 5 bulan. Yang penting tu last tu. Penggulungan tu. Juri tak boleh tidur masa tu lah. 2 turn punya bicara, juri buat lagu tu aja. Hakim tanya kepada lawyer, awak tahu apa awak nak tanya? Lawyer kata, saya pun tak tahu. Punya duk berjuang sampai tak tahu tanya apa. Tanya habis dah semua. Daripada alamat rumah sampai tanya nombor keahlian yang paling baru sekali. Tanya habis semua. Tak ada apa nak tanya dah. Last sekali kesimpulan. Majlis Serik buat kesimpulan. Masa tu, ikhwan, 2 tahun punya cakap, nak kelu tak kelu masa tu menarik perhatian. Hakim nak angkat cerimata ke, turunkan nak katok martun tu kan masa tu. Dia katok martun slow, seronok lah. Dia katok sampai terkeluar kepala martun tu, jahanam lah kawan tu. Jahanam lah kawan tu. Jadi kesimpulan tu sangat penting. Jadi dengarlah sikit apa perkataan Tuan Guru kita. Semoga kita diberkati Allah. Dia buat kesimpulan dah, baru bagi kat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Fadhil Ustaz, ikhwan dan akhwat, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Uhayyukum bi ajmal tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya apa yang telah disebutkan Ustaz tadi, yang terakhir tadi tu, yang hakim ketuk mertun dia tu, itulah kesimpulan dia sebenarnya. Oleh bagaimanapun, bagi memenuhi hasrat beliau, pada saya, daripada apa yang telah diulas dan dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, membawa kita untuk mengingatkan siapa diri kita, di mana seharusnya kita letak diri kita. Bila Ustaz cerita tentang hadis istiqamah tadi, yang mana Nabi SAW, soalan yang ditanya kepada baginda itu dijawab oleh baginda dengan amantu billah summastaqim. Jadi di sini mengingatkan kita bahawasanya, satu, kita adalah hamba Allah. Itu title kita. Itu title kita. Bahkan kepada Nabi SAW juga, Nabi Allah Azza wa Jalla meletakkan title yang sama. Kita boleh rujuk surah Al-Isra ayat yang pertama sekali. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tak kata bi rasulihi. Allah tak letak title yang lain, tapi Allah kata abd. Maka kita adalah hamba Allah. Jadi dengan demikian, mentaliti kita adalah mentaliti hamba, bukan mentaliti yang lain. Kita kena sentiasa duk ingat bahawa kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla, yang ada tanggungjawab, ada tugas. Dan sebagai seorang hamba, kita tak boleh lupa kepada Tuhan kita. Pasal Ustaz cakap tadi pasal iman, pasal istiqamah. Jadi meletakkan diri kita sebagai hamba sahaja, bermentaliti sebagai hamba sahaja, tanpa kita mengingat bahawasanya sebagai hamba kita ada Tuhan, dia tak ke mana. Jadi kita nak kena ingat, kita tak boleh lupa kita ada Tuhan kita.
yakni Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang lupa kepada Tuhan dia ni, dalam arti kata lain, lupa kepada Allah Ta'ala ni, ini orang-orang yang fasik. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 16. Boleh dah sikit-sikit ikut Ustaz Safwan, ya, sepanjang duduk dalam kembara kita ni. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ni Allah bagi peringatan kepada kita sebagai hamba-Nya, jangan kita lupa dia. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa ansahum anfusahum. Allah akan buat diri kita lupa siapa kita. Tak ingat dah tadi kita ni hamba Allah. Kalau sekiranya kita terlebih dahulu meninggalkan Allah, lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang lupa kepada Allah, di hujung ayat Allah kata faulaika humul wa ulaika humul fasiqun. Orang yang fasik. Fasik makna mudahnya orang yang buat dosa, melakukan kemungkaran, buat maksiat. Rentetan daripada lupanya dia kepada siapa diri dia, dan dia tak kenal, dia lupa kepada penciptanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi orang fasik. Fasik ni bukan saja buat dosa, bahkan dia yatamattah, maknanya dia enjoy, dia seronok buat dosa. Dia rasa buat dosa ni dapat ketenangan. Buat dosa ni seronok. Tak boleh kalau tak buat dosa sehari, tak lakukan perkara mungkar maksiat, macam tak sah hidup dia hari tu. Ini orang-orang yang fasik. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita istiqamah. Ya. Kalau orang kampung saya terjemah istiqamah ni steadfast. Ya. Orang kampung saya lah, kan saya. Ya. Kita istiqamah, ya, atas jalan Allah, atas agama Allah, ya, atas perintah-perintah Allah yang telah dianjurkan kepada kita, ya, atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kita kena istiqamah, ya, kena steadfast. Jadi akhwat dan akhwat, ana rasa sekadar itu dulu. Ya, jadi jam pun dah menunjukkan pukul 5, alhamdulillah, ya, kerana memberi kesempatan kepada kita semua untuk membolehkan kita ke masjid menunaikan salat maghrib insya-Allah. Jadi untuk sesi pada petang ini sekadar itu dulu. Cumanya saya tadi Tuan Haji Mustafa pihak Safwah Travel ada minta buat sedikit pengumuman, iaitu berkenaan dengan malam besok, ya, malam besok berkaitan dengan kita punya dinner, makan malam kita. Jadi sukalah di sini saya memberitahu, memaklumkan kepada semua insya-Allah pada malam besok, ya, kita ada majlis akikah. Majlis akikah, okay, dan majlis akikah ini dilaksanakan oleh apa namanya, Encik Azlan, anak kepada Datuk Awas kita. Kekah ni dilakukan ke atas cucu dia. Hak kecil tu, hak duduk bawah, duduk dukung tu. Mana Cik Azlan ni, angkat tangan sikit tak nampak. Ada belakang. Jadi insya-Allah, jadi dinner kita malam esok, walaupun begitu makan malam yang biasa tu disediakan, cumanya kita untuk akikah tu dilewatkan sikit pada pukul 8.30 ke pukul 9. Pukul 9 malam. Ya, pukul 9 malam, ya. Jadi siapa yang nak makan malam dulu boleh makan, lepas tu kita balun pula akikah, ya. Yang nak tunggu akikah pun okey, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Venue dia, ya, venue dia venue pula. Ya, tempat dia di tempat makan kita juga. Sebab tu kita lewat sikit, ya. Jadi apa namanya, insya-Allah, ya,
bagi pihak yang mengadakan majlis tersebut, ya, kita jemput semua, semua jemaah Safwah Travel and Tours, ya, untuk kita sama-sama lah, ya, meraihkan majlis malam esok. Dan mungkin insya-Allah Ustaz Safwan dan juga Ustaz Halim akan menyampaikan sikit tazkirah, ya. Tak kisahlah siapa-siapa pun, kita pelekah yang siapa-siapa yang ada, ya, bersempena dengan majlis akikah malam esok. Okay? Jadi sekadar itu dulu. Ada lagi satu pengumuman. Pengumuman ni saya terima daripada pelajar-pelajar Madinah tadi. Ya, mereka ada menyediakan 2 haruman minyak wangi. Yang pertama haruman Raudah, yang kedua haruman kasturi putih. Ya. Jadi kalau ada yang berhajat lah untuk nak buat hadiah bagi orang kampung, bagi rakan pejabat ke, ya, kasturi putih 1 botol RM25. 25 rial. Sini tak ada transaksi ringgit lah. 3 botol 50. Ya. Kalau yang haruman Raudah ni 1 RM10, 3 RM25. Ya. Kod-kod siapa nak boleh mai ambil lah, beli dengan saya insya-Allah. Ya. Ini daripada pelajar-pelajar Madinah kita jugalah. Ya, siapa yang biasa mai haji, mai umrah sebelum ni, mereka yang jadi mutawif dan sebagainya memang biasa menawarkan khidmat ni lah. Okey. Dia 2 wangian saja. Ya, kasturi putih dan juga Raudah. Sebab Raudah ni ada macam-macam. Okey. Raudah yang depa ambil ni memang Raudah yang bau Raudah sungguh. Ya, yang digunakan untuk di apa orang kata, sapu di Raudah sungguh. Ya, kalau itu yang berkenan lah. Jadi dulu, dan kita mungkin ada taklimat balik. Saya dijadualkan petang besok. Petang besok di sini, ya. Waktu yang sama di sini, ya. Mungkin tazkirah kita lebih ringkas daripada hari ini insya-Allah, dan kita akan maklumkan beberapa perkara yang berkaitan dengan keberangkatan kita balik pada hari Isnin tu insya-Allah. Jadi besok petang waktu yang sama macam hari ini kita kumpul kembali, ya. Sebab kita nampak ni beg ni bukan takat beranak kembang pun dah. Ya, jadi insya-Allah segala maklumat-maklumat yang kita perlu untuk disampaikan kepada jemaah sempena berangkat balik ni kita akan sampaikan besok petang. Ya. Jadi itulah 2-3 perkara yang diminta untuk saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi sekadar itu dulu pertemuan kita pada petang ni. Jadi terima kasih banyak-banyak atas kehadiran. Jazakumullah khairan jazak. Ya. Jadi sekadar itu dulu. Ya, jadi kita tamatkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.